wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Yang pertamanya yang dihormati Datuk Seri Nur Firdaus Helmi bin Muhammad Hashim, Penaung Yayasan Bini Insan Malaysia, dan seterusnya Datin Seri Siti Fatimah Ahmad, Pengarah Eksekutif dan Tonggak Utama Pengurusan Yayasan Bini Insan Malaysia, dan seterusnya yang saya hormati Ustaz Haji Wan Hamidi bin Wan Maid, Pengurusi Yayasan Bini Insan Malaysia, dan seluruh tim penggerak Yayasan Bini Insan Malaysia. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak lupa juga kepada semua hadirat iaitu muslimat-muslimat yang dirahmati Allah semuanya. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat wal afiat. Mudah-mudahan semuanya berada dalam satu kesenangan jiwa, kelapangan hati, insya-Allah. Sesiapa pun di antara kita yang berada dalam kesusahan, mudah-mudahan Allah berikan kesenangan. Sesiapa pun di antara kita yang berada dalam kesempitan, mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan, Allah ampunkan dosa kita dengan asbab kita berada dalam sebuah majlis ilmu, dengan asbab kita menuntut ilmu, insya-Allah, mudah-mudahan, amin. Innal hamdalillah, segala puji-pujian bagi Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujimu ya Allah dan kami memohon pertolongan daripada-Mu ya Allah, dan kami memohon pengampunan daripada-Mu ya Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung daripada kejahatan diri kami dan keburukan amalan-amalan kami. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berkehendak memberinya hidayah, maka Allah tidak akan menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah berkehendak menyesatkannya, maka Allah tidak akan memberinya hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi izinnya untuk kita semua berada dalam sebuah majlis ilmu yang diangkat sebagai salah sebuah taman-taman syurga, insya-Allah. Sukalah untuk saya berkongsi satu hadis berkenaan tentang kelebihan menuntut ilmu ni, yang mana Allah kata tuntut ilmu ni salah satu daripada taman-taman syurga. Maka ada satu hadis yang sahih, ringkas sahaja. Hadis ni panjang, tapi kesimpulan daripada hadis ni Nabi sebutkan bahawasanya setiap daripada zaman Nabi Adam dulu sampailah zaman Nabi kita ni, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada dulu sampai sekarang ada satu kumpulan malaikat yang mana Allah ciptakan malaikat ini untuk tiap-tiap hari turun ke bumi cari majlis zikir ataupun majlis ilmu. Malaikat yang diciptakan Allah ni ada sekumpulan malaikat, Allah ciptakan mereka khusus untuk turun ke bumi untuk mencari majlis zikir ataupun majlis ilmu. Yang mana ketika mereka ataupun ketika malaikat-malaikat ni turun je ke bumi, cari salah sebuah majlis ilmu, cari mana-mana tempat pun, katakanlah majlis ilmu buat dekat rumah, maka malaikat pun turun di rumah. Katakan majlis ilmu buat online macam ni pun, malaikat turun juga. Katakan majlis ilmu tu buat bawah pokok pun, malaikat pun turun juga. Malaikat yang dikhususkan untuk mencari majlis ilmu. Ketika mana malaikat dah turun ke bumi untuk cari majlis ilmu, sampailah habis majlis ilmu tersebut, maka malaikat-malaikat ini pun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana malaikat itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun tanya pada malaikat ni. Allah tanya pada malaikat, wahai para malaikat, apa yang kamu nampak dekat bumi tadi? Maka malaikat pun kata, kami nampak majlis ilmu, majlis zikir. Kami nampak orang-orang yang mencintai ilmu. Kami nampak orang-orang yang sentiasa mengingati kamu. Maka Allah tanya pada para malaikat, maka apa yang mereka buat dalam majlis ilmu tersebut?
apa yang manusia buat dalam majlis zikir tersebut, maka malaikat kata mereka ini, iaitu kita semua manusia, mereka ini melakukan zikir kepadamu, mereka bertasbih kepadamu, mereka mengingatimu. Maka Allah tanya pula pada para malaikat, walaupun sebenarnya Allah ni maha mengetahui segala sesuatu. Sebelum Allah tanya pun Allah dah tahu dah jawapan. Sebab apa? Sebab Allah ni maha mengetahui segala sesuatu. Maka ketika itu Allah tanya pula pada para malaikat, manusia bertasbih kepada aku, manusia berzikir kepada aku, mereka ni nampak aku ke? Itu ringkasnya. Mereka ni lihat aku ke, wahai para malaikat? Tapi apa yang malaikat kata? Wallahi lam arauhu. Wallahi mereka ni tak nampak kamu. Maka Allah kata pula, katakanlah kalau mereka nampak aku macam mana pula. Tak nampak pun mereka dah bertasbih kepada aku. Tak nampak aku pun mereka dah berzikir kepada aku. Katakanlah kalau mereka ni nampak aku, maka malaikat kata, kalaulah manusia nampak kamu wahai Allah, maka mereka akan berkejar-kejaran untuk mengingati kamu. Kalaulah mereka melihat kamu wahai Allah, maka mereka akan berkejar-kejaran bertasbih kepada kamu. Kalaulah manusia nampak kamu wahai Allah, maka mereka ni akan berlumba-lumba untuk berzikir kepada kamu. Diringkaskan dalam hadis ni, sampailah ada beberapa soalan yang Allah tanya pada para malaikat, sampailah Allah kata Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka yang mengingati Allah. Jadi bila mana malaikat kata, tapi wahai Allah, tapi tadi waktu aku turun pergi ke majlis ilmu ni, ada di antara mereka yang ingat engkau, ya Allah. Tapi ada juga di antara mereka yang duduk saja, tak ingat apa-apa. Tak ingat padamu, ya Allah. Mereka datang tu dengan tujuan. Maksud dia bukan kerana Allah. Mereka datang tu ada sebab. Mereka datang bukan untuk tuntut ilmu. Maka apa yang Allah kata? Allah kata tak akan sia-sia pun orang yang pergi ke majlis ilmu walaupun tanpa tujuan. Nak katanya betapa hikmahnya majlis ilmu, betapa besarnya kelebihan dalam menuntut ilmu, sampaikan Allah sendiri kata pada malaikat, tak sia-sia pun kalau orang datang ke majlis ilmu dengan tujuan, bukan kerana Allah pun dapat pahala juga, Allah kata. Sebab apa? Sebab tak akan sia-sia dalam menuntut ilmu. Jadi insya-Allah hari ini kita berada dalam salah sebuah majlis ilmu yang diangkat sebagai taman-taman syurga. Banyakkanlah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkanlah istighfar, mohon keampunan kepada Allah. Kerana apa? Kerana para malaikat sedang menaungi kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, muslimat yang dirindui semuanya, insya-Allah hari ini kita sambung balik setelah lamalah juga kita berhenti untuk kuliah kita ni atas sebab kesihatan yang tidak mengizinkan. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan untuk kita kembali balik dalam kitab kita Rahsia Wanita Syurga. Kita dalam tajuk mengubat duka dengan sabar, hari ini masuk pada muka surat 147. 147. Baik, tajuk besar kita adalah mengubat duka dengan sabar, yang mana pada awal tajuk ni, pada awal bab ni, hadis yang disebutkan adalah hadis tentang yang mana kita dah baca hari tu, hadis tentang seorang sahabat Nabi, seorang sahabiah, iaitu sahabat wanita yang mana telah kematian seseorang, dia meratapi kematian tersebut. Meratapi sedih atas kematian tersebut, maka Nabi pun nasihatkan supaya janganlah bersedih, sampaikanlah dia marah Nabi, dia halau Nabi. Sebab apa? Sebab masa tu dia terlampau sedih dan tak tahu itu Nabi. Sampaikanlah ada seorang sahabat lain bagi tahu pada dia itu adalah Nabi SAW. Tajuk kita adalah mengubat duka dengan sabar, maka hari ini tajuknya adalah bersabarlah wahai diri. Bersabarlah wahai diri. Muslimat yang dirahmati semuanya, perkataan sabar ini perkataannya
Dalam Al-Quran Allah ada sebutkan lebih kurang tolak tambah lebih kurang 90 tempat. 90 tempat dalam Al-Quran yang Allah sebutkan perkataan sabar. Salah satunya contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 147. Dalam surah Al-Baqarah ayat 147 Allah ada sebutkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullah. Kemudian ada ayat lain dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah ayat 153 Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan daripada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan daripada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dan dengan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran Allah ada sebutkan lebih kurang 90 perkataan sabar ni. Ada 90 tempat dalam Al-Quran Allah sebutkan perkataan sabar. Di antara 90 ni terbahagi kepada 3. Ada ayat-ayat tentang sabar ni Allah puji orang yang sabar. Allah puji kesabarannya tu. Ada juga ayat yang lain Allah puji orang-orang yang sabar di sisi Allah. Ada juga ayat yang lain dalam 90 tempat ni, ada ayat yang lain Allah ceritakan tentang darjat yang disediakan buat mereka yang sabar. 90 tempat dalam Al-Quran ini ada yang Allah puji tentang kesabaran mereka, ada yang Allah puji tentang orang-orang yang sabar, ada juga yang Allah beritahu darjat untuk mereka yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar ni apa? Pada perenggan yang kedua penulis mengatakan pengertian sabar adalah kesabaran yang sempurna yang dijanjikan pahala berlipat ganda kerana besarnya kepayahan yang dialami. Sabar yang dimaksudkan adalah kesabaran yang sempurna yang dijanjikan pahala berlipat ganda kerana besarnya kepayahan yang dialami. Apa maksud dia? Sabar di sini maksud dia ketika mana Allah beri ujian. Ketika mana Allah beri ujian, terus ada rasa sabar. Itu baru sabar yang sempurna. Berbeza dengan ketika mana Allah beri ujian, kita bersedih dulu, kita meratap dulu, kita mengadu dulu pada manusia yang lain. Contoh dia, barulah lepas tu kita sabar, itu bukan sabar yang sempurna. Sabar yang sempurna di sini dalam hadis yang kita bacakan hari tu, dalam hadis untuk bab ini, sabar ini bermaksud lepas je terima ujian, terus rasa sabar. Sebab itulah dalam hadis yang kita sebutkan ada perkataan as-sadamah. As-sadamah ni bermaksud satu pukulan yang dikenakan keras. Satu pukulan yang dikenakan pada benda yang keras. Maka dalam hadis ini Nabi sebutkan innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada kejutan yang pertama. Ada perkataan as-sadamah dekat situ. Maksud dia sesungguhnya sabar ini adalah pada kejutan yang pertama, bermaksud sabar yang sempurna adalah sabar terus direct. Lepas mana Allah beri ujian, terus rasa sabar. Itu sabar yang sempurna. Berbeza dengan Allah beri ujian, sedih dulu. Allah beri ujian, mengadu dulu dekat manusia lain. Contoh dia, lepas itu baru sabar, itu masih sabar. Tapi bukan sabar yang sempurna. Baik, maka dapat dibayangkan kesabaran yang paling sempurna itu adalah apa yang berlaku pada saat pertama ujian ataupun musibah itu melanda. Iaitu pada titik pertama jiwa seumpama, jiwa merasakan suatu kejutan ketika mendapatkan musibah. Sabar yang paling sempurna adalah ketika mana
detik pertama jiwa merasakan satu kejutan ketika mendapatkan musibah. Itulah sabar yang paling sempurna. Baik, ada dikatakan bahawasanya muslimat yang dirahmati Allah semuanya, bila mana kita di ujian, fitrah seorang manusia, bila mana diterima ujian, kita dapat ujian, kita dapat musibah, mesti kita akan rasa sedih. Ujian yang kecil pun rasa sedih, ujian yang besar lagi sedih. Contoh dia, katakanlah satu hari Allah uji kita dengan kesakitan contohnya. Allah uji kita satu hari dengan kesakitan. Bila hari pertama kita sakit, pasti mungkin kita rasa sedih sikit. Sebab apa? Kenapalah Allah bagi aku sakit ni? Contoh katakan Allah beri kita penyakit yang paling ringan. Contoh dia batuk tak berhenti. Batuk tak berhenti. Dah lama dah saya batuk Ustazah. Tak berhenti-henti. Kenapalah Allah bagi saya batuk? Susah dah saya nak cakap ni. Cakap sikit batuk. Cakap sikit batuk. Kenapa Allah bagi? Kadang-kadang ada yang meratap ataupun yang kesal. Rasa kenapa Allah bagi? Kenapa Allah beri aku ujian macam ni? Sedangkan Nabi kata sabar ini adalah pada yang pertama, kejutan yang pertama. Bermaksud bila mana Allah uji dengan kesakitan, terus rasa sabar. Sebab apa? Sebab kita tahu bila mana Allah beri musibah, Allah beri ujian, bermaksud Allah nak bagi pahala yang sangat besar. Allah nak bagi pahala yang sangat besar, sebab tu Allah beri musibah, sebab tu Allah beri ujian. Jadi ingat, sabar yang paling utama, yang paling sempurna adalah sabar pada kejutan yang pertama. Bermaksud dapat je ujian, terus sabar. Kita rungkaikan lagi. Sabar adalah sebenarnya akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sabar ini merupakan salah satu daripada tangga-tangga ibadat kita kepada Allah. Sabar pun dikira sebagai ibadah. Ibadah bukan sekadar, macam yang sebelum ni banyak kali saya sebut ni, ibadah bukan sekadar atas tikar sejadah. Tapi sabar yang kita sebutkan hari ini pun dikira sebagai ibadah. Malah ibadah yang darjatnya paling agung. Itulah sabar. Sabar ini adalah ibadah yang darjatnya itu Allah akan bagi yang besar, yang paling tinggi. Ya, itulah untuk orang-orang yang sabar. Dan sabar ini merupakan akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana sabar ini bila mana kita ke mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rintihan orang yang sabar, ni bukan orang yang meratap ni, rintihan orang yang sabar kepada Allah adalah dendangan yang terlampau indah kepada Allah. Saya ulang lagi sekali. Rintihan orang yang sabar, rintihan orang yang sabar kepada Allah, dendangannya itu, dendangan rintihan tersebut terlampau indah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suka kerana rengikan orang yang sabar. Allah suka kerana rintihan orang yang sabar. Allah suka orang sabar yang minta pertolongan pada Allah. Allah suka orang yang sabar yang betul-betul mengharapkan pertolongan daripada Allah. Allah sangat suka orang yang sabar yang paling sempurna. Allah sangat suka rintihannya. Saya bagi satu analogi contoh ya. Contohnya, bila mana kadang-kadang kita selalunya keluar makan. Sekarang banyak tempat makan ada buat band ni namanya. Maksud dia tempat makan yang buat menyanyi ni. Dia buat persembahan menyanyi, datang ke meja-meja minta sumbangan ataupun bawa tabung sambil menyanyi. Katakanlah orang yang menyanyi itu datang ke meja kita, suaranya tu pula sumbang contoh dia. Suaranya tu sumbang, tak sedap pula tu. Tengah makan dia datang, dia nyanyi bawa tabung sambil nyanyiannya itu sumbang. Biasanya mesti cepat-cepat kita keluarkan duit, apa yang ada tu kita bagi. Sebab apa? Sebab nak penyanyi itu pergi daripada meja kita. Berbeza dengan kalaulah penyanyi itu suaranya tu sedap. Kalaulah penyanyi itu suaranya sedap, tengah-tengah makan dia datang bawa tabung tapi suaranya sedap, boleh jadi kita
tahan dulu, tak nak bagi duit dulu. Sebab apa? Sebab suaranya tu sedap, tunggu dulu kejap lagi, tunggu habis lagu contoh dia. Itulah salah satu analogi tentang bila mana kita merintih dengan penuh indah, merintih dengan penuh indah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sangat suka. Sama juga macam manusia dengan manusia. Kalaulah ada kawan kita contoh dia, kawan kita datang pada kita duk merintih meratap ni, merintih meratap menangis sampai tak ada suara contoh dia, pasti kita akan rasa berat sikit hati ni berbanding dengan kawan kita yang datang dekat kita merintih elok-elok, mengadu elok-elok, kita pun dengar. Sama juga kalau orang nak tegur kita, orang nak tegur kita tapi nadanya itu marah-marah. Nak tegur tapi marah. Kita kata janganlah marah, dia pula kata tak marah, nasihat je. Nak tegur kita tapi marah. Mesti kita rasa tak suka. Berbanding dengan orang yang nak tegur kita tapi tegur dengan baik-baik, mesti kita akan dengar dulu. Buat tak tahu lagi, dengar dulu. Sama juga, begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat suka dengan rintihan orang-orang yang sabar. Kerana apa? Kerana rintihan orang yang sabar ini terlampau indah. Bila mana kita ditimpa ujian, ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, ada yang mengatakan susah itu sebenarnya ibarat siang. Susah, ada satu kata-kata, susah itu ibarat siang, senang itu ibarat malam. Apa maksud dia? Senang itu ibarat malam, bermaksud bila mana kita Allah beri ujian dengan kesenangan, biasanya kita tak sedar. Macam malam. Biasanya kalau malam, kejap lagi malam, malam nanti kita tidur, biasanya memang kita dah tak sedar. Tahu-tahu je dah pagi. Tahu-tahu je dah subuh contoh dia. Tahu-tahu je dah subuh bila mana malam. Sebab apa? Sebab biasanya malam ni kita dah tak sedar apa-apa. Maka senang itu ibarat malam. Sebab apa? Sebab biasanya kalaulah manusia, fitrah seorang manusia, Allah uji dengan kesenangan. Senang pun ujian. Bukan setakat susah je ujian. Senang pun ujian daripada Allah. Biasanya manusia ni kalau senang, lupa Allah. Na'udzubillah. Biasanya manusia ini kalau senang, terus tak ingat apa-apa. Tapi susah itu ibarat siang. Bermaksud bila mana Allah uji dengan kesusahan, biasanya kita akan nampak detik-detik kesusahan. Macam siang. Sebab apa? Siang tu terang. Siang tu ada cahaya yang terlampau terang. Sampaikan kita nampak detik-detik tu. Siang itu terlampau panjang. Padahal siang dan malam waktunya sama. Tak ada beza. Bezanya cerah dengan gelap sahaja. Kalau malam kita boleh lupa segala masalah dengan tidur contoh dia. Kalau siang, kalaulah daripada pagi kita fikir masalah, maka sampai ke malam pun kita akan teringat-ringat masalah tersebut.